Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita berjumpa lagi di Garasi TV bagi siaran Jin House untuk sesi malam. Ini adalah 3 hari bulan Disember 2020. Maksudnya tersasul dah hujung tahun dah. Bagi mereka yang sedang menanti bonus, berarti inilah tahun yang tiada bonus. Bagi mereka yang telah mendengar penjelasan saya tentang KWSP, berarti 5 juta orang akan berada dalam keadaan menungkak dagu. Kerana kita dikira tidak layak untuk mengeluarkan 10,000 berdasarkan kenyataan KWSP semalam. Bagi mereka yang menanti berita baik, United Kingdom akan memulakan suntikan anti vaksin COVID-19 bermula hari Isnin ini, menjadi negara yang pertama di dunia akan menggunakan keluaran Pfizer Incorporated dan juga BioNTech Jerman. Berarti dunia akan melangkah ke frasa baru dalam memerangi COVID-19 apabila Britain menjadi negara pertama mengumumkan mereka akan memulakan suntikan pada hari Isnin ni. Untuk pengetahuan anda, jenama yang sama juga, vaksin yang sama yang dikeluarkan dan akan digunakan oleh United Kingdom akan mula digunakan di Malaysia bermula Januari hingga Mac ini dengan 1,000 vaksin, 1 juta vaksin tetapi hanya untuk 500,000 suntikan. Berarti satu orang akan mengambil 2 suntikan. Saya dah jelaskan dalam sesi petang tadi. Share dulu kerana saya ada tamu istimewa. Tetapi macam biasa, hanya ada selepas 300 sahaja view barulah tamu kita akan bercakap. Dan malam ni saya beritahu kata make sure laser, kalau semalam sangat mesra dengan Anta Kentang, kita akan mendengar yang mulus-mulus. Tetapi hari ini jago basikal ni akan bercerita perkara yang sangat kritikal yang selalu saya harapkan akan dapat didedah dan dicurahkan oleh seorang jago basikal tahun 70-an, 80-an mengenai fenomena basikal sekarang, yang kita rasa sama ada ia wajar menjadi peralatan sukan ataupun peralatan gaya hidup. Sama ada dia menjadi untuk menjadikan tubuh lebih baik ataupun hutang lebih banyak. Sama ada anda berbelanja untuk menjadi ahli sukan yang berbasikal untuk kesihatan ataupun menjadi seorang yang bergaya di Instagram tetapi menanggung hutang piutang kerana sebiji basikal saja. Kita akan dengar pandangan kerana sebagai seorang yang selalu merasa aneh orang menggunakan basikal berharga berpuluh-puluh ribu, maknanya saya kena tanya dengan jago basikal yang daripada dulu sampai sekarang berbasikal. Kita akan lihat basikal yang dia ada. Kenapa basikal ini unik? Kerana jago lumba basikal ini juga adalah seorang pelukis. Itu nampak gambar lukisan. Ini pelik dia. Satu adalah dia seorang jago lumba basikal. Yang kedua, dia adalah pengumpul barangan-barangan antik dan juga collectors dalam dunia basikal. Dan yang ketiga, dia adalah artis. Dia adalah pelukis dan melukis begitu banyak hasil lukisan basikal. Kalau saudara friend di Facebook dia Hasni Rahman, saudara akan mewah menyaksikan posting-posting mengenai basikal dan juga lukisan basikal. Disenaraikan antara pelumba basikal yang satu-satunya melukis. Berarti dalam sejarah pelumba basikal di seluruh dunia, hanya ada seorang Hasni Rahman yang beraksi di peringkat antarabangsa tetapi adalah artis yang melukis tentang dunia basikal. Kita share dulu. 3 minit 300 cantik. Kita tunggu lagi sikit angka kerana belanja 500. Okey, dah 300, tolong share untuk semua yang tak pernah mendapat notifikasi update dengan mengenakan tanda seruan notify untuk membolehkan kita memulih kembali sistem notification kerana ramai yang kehilangan notification apabila Facebook membuat update. Berarti sekarang masih ada yang belum dapat. Berarti saudara kena letakkan tanda seruan notify supaya dengan anda post saja benda tu, automatik sistem notify kami akan menghantar isyarat pada anda setiap kali kami live. Walaupun garasi live-nya konsisten jadualnya 2 petang, 3.30 dan 9 malam, ramai yang kehilangan notifikasi. So mulai sekarang jangan take for granted, anda masuk saja, belanja dulu tanda seruan notify supaya setiap kali kita live anda tidak tercicir, kerana jangan berlaku seperti kemarin apabila kita bawa konten yang baik dengan menemukan sepasang gadis dan teruna yang akan dating lepas. Jangan bagi tahu orang bahawa Rashidi dan Nuri akan keluar dating. Tapi yang bagi tahu orang, saya beritahu saudara je. Saya baru mendapat maklumat tadi. Okay, good news. Untuk anda je, jangan bagi tahu orang, tutup mulut. Saya beritahu anda je. Okay. Bila 500, sebelum kita dapat 500 dan Abang Hasni bercerita sama ada dia nak condemn ataupun dia nak puji mat basikal yang sekarang ni merantai-rantai macam cacing di dalam raya, kita dengar dulu montaj yang disediakan oleh Mahfuz.
Okey, share dengan semua mereka yang gila basikal. Sama ada anda seorang yang memiliki basikal yang berkayuh di taman, di jalan raya. Anda seorang pemilik basikal yang hanya gila berfantasi dan berilusi di IG dan di FB. Malam ni saya adalah pembelasah kaki basikal dan dia akan menjawab. Kerana saya ada satu pengalaman buruk minggu lalu di mana saya terpaksa menyisihkan kereta saya di tepi jalan di Gombak untuk membuat penggambaran kerana orang yang menunggang basikal menganggap dia bayar road tax dan saya macam tak ada road tax. Okey, abang sini saya nak tanya dulu satu soalan. Ni soalan saya yang tak gembira dengan kaki basikal ni, walaupun saya pernah mengayuh basikal. Tapi saya tak gembira, bang. Satu, pertama sekali pandangan abang sebagai saya seorang pengguna kereta jalan raya. Saya hampir melanggar dan terpaksa di tepi jalan kerana orang yang datang dengan basikal tu mengayuh seolah-olah jalan di Gombak itu tidak entitled untuk road tax saya. Dia fenomena berbasikal ni sekarang ni sebab dah jadi trend lah, jadi masalahnya. Bila terlampau ramai sangat orang yang mengayuh basikal ni, ada macam-macam ragam lah, kan. Tidak lagi macam dulu kalau yang kayuh basikal ni untuk berlumba lah, kan. Orang yang berlumba aja yang kayuh basikal ni, kan. Tapi sekarang ni bukan berlumba, sebagai satu trend nak menunjuk di Instagram. Ya. Jadi bila kayuh sikit, ambil gambar. Kayuh sikit, ambil gambar. Okey. Jadi trend dah benda tu. Jadi susah kita bila dah terlampau ramai sangat, kita memang dah macam-macam gagam. So basikal ni adalah satu benda yang orang cakap bila dah tua-tua ni, bila kayuh basikal dia jadi budak-budak balik. Oh ya? Dia Apa cerita, bang? terasa macam rasa budak-budak balik. Okey. Nah, sama juga masa kita budak-budak dulu, bila kita first time tak payah lagi pakai tongkat bila kayuh basikal, kita rasa memang dunia ni kita punya. Okey. Kan? Satu kampung kita pusing. Kan? Masuk longkang, masuk langgar pagar rumah orang. Kan? Jadi macam tu sama saja. Jadi basikal ni adalah satu fenomena yang memang barulah. Okey. Untuk rekod, Abang Hasni adalah pelumba kebangsaan. Beliau adalah pernah menjadi juara remaja. Beliau berada dalam level tertinggi dalam lumba basikal. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Kerana ini adalah seorang yang antara generasi awal dalam arena lumba basikal kebangsaan. Beliau mempunyai banyak pengalaman tentang basikal. Maksudnya saya pun tak berani nak kelentong apa pasal basikal sebab A to Z. Dia pegang, maksudnya rubber basikal pun dia dah tahu dah. Ini model apa, ini besi apa, ini apa, semua dia dah tahu. Sebab selain main basikal, dia juga adalah pencinta koleksi basikal. Cuma malam ni kita bawa sebenarnya ada dua. Satu adalah untuk mendorong anda menggunakan basikal sebagai gaya hidup sihat, ataupun jika anda mempunyai motivasi ingin menjadi pelumba, sekalipun bukan pelumba kebangsaan, tapi bagaimana menggunakan basikal yang betul. Yang kedua, kita akan bercakap mengenai satu lagi adalah bagaimana anda boleh menjadi seorang peminat basikal yang tak menyusahkan orang macam saya ni. Yang saya rasa pengalaman tu, bang, saya nak horn pun tak boleh. Sebab hormat kerana dia ramai, nanti bergaduh. Tak di hornnya, bang. Dia memang buat tak tahu je, sedangkan dia tahu kita dah terpaksa ke tepi jalan kerana bagi laluan. Dan konvoi dia juga panjang. PKPB, bang. Iyalah, basikal dekat 40 biji. Saya betul-betul tak puas hati, tapi abang dah jawab tadi. Saya nak tanya gini, abang. Waktu abang berbasikal sama abang 79, pernah bertanding dan memain basikal 82, hampir ke Itali untuk pergi ke peringkat remaja dunia. Mula-mula main basikal ni, bang, apakah beza dengan orang sekarang main basikal? Zaman abang tak ada IG, naik basikal tak boleh berlagak. Orang tak anggap abang hebat kalau naik basikal. Waktu tu orang main bola, main basikal dianggap sukan nombor 10. Tapi macam mana kalau abang boleh nasihat, kata apabila anda dan basikal sama ada nak menjadi profesion ataupun menjadi hidup sihat, prinsip yang pertama apa? Dia satu ni, kenapa kita beli basikal, kan? Satu, dulu kalau time saya dulu, macam aku punya time tu, dulu beli sebab nak berlumba. Okey. Satu lagi, dulu banyak orang berbasikal, satu untuk kerja, pergi pasar, pergi macam-macam lah, pergi sekolah. Budak-budak dulu pun naik ke basikal banyak. Betul. Kan, pergi sekolah tak macam sekarang. Jadi sekarang ni pula dah terbalik. Satu sukan untuk macam orang yang trend lah, kan. Bukan lagi sebab beli basikal tu ada sebab dia, macam pergi kerja, untuk bersukan. Sekarang ni lebih pada, mungkin lagi satu sekarang ni untuk kesihatan lah, kan. Sebab sukan basikal ni salah satu sukan yang bagus selepas berenang. Betul. Sebab apa? Dia tak ada impact pada kita punya joint. Kalau sukan lain tu ada impact. Jadi kalau yang dah tua tu lutut pun dah longgar, jadi better naik basikal.
Oh, Abang panjang kali. Apa kelebihan basikal pada kesihatan? Abang sebut tadi satu untuk join. Untuk join. Okey. Untuk join. Lagi satu, dia tak ada impact lah. Dia impact tu satu lagi, dia ni, dia tak macam apa ni, sukan lain. Kan? Dia satu lagi, dia tak boring lah. Dia bila kita berkayuh dalam kumpulan tu, dia tak boring. Dia menyeronokkan. Itu yang selalunya lupa diri. Okey. Dia jadi lupa diri. Masalah Kalau dulu kita kutuk mak ngempit, sekarang dah ada dah mak ngempit besi basikal. Dia jadi lupa diri. Itu dia, manusia memang macam tu. Bila dia dah seronok, dia akan lupa diri lah. Itu saja. Itu yang selalunya kayu tengah jalan. Kan? Itu yang selalu senang jatuh. Bila kita leka, jatuhlah. Okey. Saya tak ada angka yang tepat tentang basikal dan kegilaannya. Tapi ramai orang loan bank bang nak beli basikal sekarang. Pergi ke Ion Kredit. Orang garis kad kredit bergaris-garis anak muda hanya kerana mereka nak yang ini rare, itu mahal, ini pelumba dunia tu pakai ni pakai. Saya rasa abang rasa guna Sabah tak? RM30,000 untuk sebiji basikal yang anda bukan pelumba profesional dan anda berhutang untuk membelinya. Itu jadi masalahnya. Kita dulu, itulah matlamat dia. Kenapa kita beli basikal sebenarnya? Adakah untuk sukan? Adakah untuk kesihatan? Ada ataupun trend ikut-ikutan dengan orang lain. Jadi benda ni yang sekarang ni, yang pada orang kebanyakan sekarang ni lebih pada ikutan. Kan siapa? Selalunya jadi Instagram famous lah. Dan menggunakan banyak like, siapa like? Paling ramai sekali like. Kerana basikal. Hanya basikal. 800 like tetapi ada 18,000 hutang di Ion Bank. Okey. Anda memiliki 1.5k like tapi anda memiliki 30,000 hutang kerana basikal. Yang kalau anda cerita pada orang naik mahkamah muflis kerana basikal, saya fikir tepuk dahi bang. Orang rasa, tepuk dahi. Aku rasa lah, lepas ni nanti adalah yang tukang kaki tarik basikal. Lepas ni satu lagi pekerjaan adalah tarik basikal. Tak apa, kita jangan kutuk banyak ramai orang yang minat basikal. Dia akan marah dia bang. Nanti aku kena kutuk dia nanti. Tapi betul, saya kata tak munasabah. Kalau beli basikal sampai berhutang bang, hanya kerana nak kayuh seminggu Sabtu dan Ahad, posting Instagram, simpan gambar dan posting 7 hari seminggu, kejar like waktu pagi. Tapi saya cerita ni, saya nak cerita terang ni, basikal yang anda lihat sekarang, tunjuk apa ni Mahfuz basikal ni, supaya dia orang tengok champion yang telah berkayuh di seluruh dunia, yang kayuh daripada Malaysia ke Itali, yang pusing Itali berkayuh basikal, body RM100 je. Itu pun orang buang dekat tepi workshop. Inilah yang digunakan oleh Abang Hasni Rahman selaku pengayuh basikal, agresif lah. Dulu dia kayuh kebangsaan, tapi sekarang basikal tak pernah lepas dari kayuhan dia. Kalau kita kutuk banyak-banyak pun dia marah, dia biasa sebab dia game basikal. Tapi body basikal dia 100 je. Itu pun dia pergi dekat tempat gudang mana tahu orang nak buang, dia kata nampak cantik lah basikal besi lama. Bro, berapa nak jual? Orang tu cakap 100 je. Saya nak cerita pada abang, basikal dan functionnya. Apa yang sebenarnya, dan tak perlu buang duit. Sebenarnya orang kena tahu ni basikal dan fungsinya. Jenis basikal, bahan basikal. Macam saya nak belajar kayuh, setakat suka-suka rehat. Dia kalau nak start tu baik kita naik mountain bike lah, MTB lah. Okey. Mountain bike tu sebab apa? Mountain bike tu dia punya position dia tu, dia tak susah sangat. Jadi kita duduk. Tak adalah macam kalau macam racing bike ni, position dia tu ini dipanggil racing bike. Ni racing bike. Dia racing bike atau road bike. Jadi senang. Jadi benda tu pun tak adalah mahal macam road bike ni. Okey. So kalau dalam range 1,000-1,500 tu dah dapat bagus punya dah. Mountain bike? Mountain bike. Okey. Tapi sekarang pula dah ada yang gila pula. Dia panggil gravel bike. Okey. Apa gravel bike? Gravel bike ni dia macam racing bike tapi dia boleh pergi off-road. Oh, boleh masuk hutan? Masuk hutan, pergi masuk apa. Tapi dia tak teknikal sangat. Okey. Dia tak macam mountain bike yang boleh turun, teknikal tak ada. Tapi dia boleh lah jalan off-road lah. Lagi selamat daripada atas jalan. Okey. Tu kawan-kawan saya yang dah lama kayuh road bike, dan dia rasa tak selamat lagi kayuh atas jalan. So dia akan buat gravel bike lah, dia kayuh. Oh, biasanya dia orang kayuh macam mana? Membawanya basikal ke hutan? Tak adalah, dia pergi masuk ni lah. Dia masuk, kebanyakannya masuk kelapa sawit lah. Okey, faham. Berarti bukanlah kawasan main mountain bike. Tak ada. Berarti tempat kayuhan. Dia tak teknikal. Okey, tapi selamat. Selamat. Tak ada kenderaan besar. Tak ada kenderaan yang apa. Tapi orang tak tengok, tak glamour lah bang. Tak glamour lah. Masuk dalam kelapa sawit apa semua tu. IG takkan dapat like. Orang yang dah lama ni, dia tak kisah dah benda tu. Ini yang penting dia satisfaction. Dia kayuh tu.
betul. Berkayuh untuk kesihatan, berkayuh untuk kebongkakan adalah dua benda yang berbeza. Banyak orang nak kayuh untuk bongkak supaya nampak di belakangnya adalah KLCC. Nak tunjuk kata dia pakai baju mahal, takkanlah masuk dalam Tak ramai yang ada ramai lagi pula yang tipu bini pasal harga basikal ni. Oh ya. Ada. Kita cakap okay. Ada yang cakap dia sebab yang ada tu ada dia mungkin ada kedai basikal yang buat tulis invoice tu harga murah. Tunjuk bila balik tunjuk kami murah je 1,000-2,000 saja. Dia cakap sebenarnya mungkin 40,000. Okey. Saya tunjuk kat abang Ken. Kepada mak basikal minta maaf banyak. Kita kena bercakap hati ke hati. Ini saya ini saya bukan aku kutuk. Ini pandangan orang yang main basikal. Dia menasihatkan bahawa jangan buang duit untuk basikal kerana kebaikan basikal untuk kesihatan. Jadi macam mana orang ni hanya guna body 1,000 cuma dia dengar kata enjin saya tak nak sebut ni apa menatang dia orang kata grup apa? Group set. Group set dia. So abang cerita dulu bang tentang basikal ni. Sekurang-kurang dia orang akan tahu bagaimana sejarah basikal ni sebelum kita pergi pada seni lukis dan sebelum kita bidding hanya 35 lai baju abang Hasni, lukisan daripada abang Hasni pakai tu. Dia print untuk mengingati kawan dia adalah seorang pelumba Itali pirata. Nanti dia ceritakan hanya ada 35 lai je untuk bid dengan harga RM50 saja untuk bukan untuk bantu untuk menghabiskan baju yang abang Hasni rasa pada aku simpan baik aku jual. Tag Gildan bro. Bukan tag dandan ini Gildan. Okey, sebelum tu cerita adalah basikal ni bang. Apa sejarah basikal ni abang dapat, macam mana lukis, ada nama lagi Hasni Rahman. Ini basikal ni saya beli tu itulah frame ni RM100 saja. Frame. Body ni disebut frame. Frame ni. Dia frame dia. Dia fork dia yang ni frame besi. Okey. Frame besi, fork dia tu alloy. Alloy. So yang alloy dia fork ni lagi mahal daripada frame ni. Frame ni alloy ni fork ni 200. Frame ni 100. Okey, 300. 300. Okay. So yang mahal yang dalam ni dia group set dia lah. Group set. Group set dia. Okey. Benda baru untuk saya. Itu yang mahal sikitlah. Yang ini yang selalu bini tak tahu berapa harga ni. Kalau cerita 200.5 pun isi percaya. Takkan besi ni sampai 8,000. Sebenarnya grup set 8,000 harga dia tuan-tuan. Grup set adalah 8,000. Kalau barulah. Tapi untuk seorang bekas pelumba kebangsaan dan seorang yang 40 tahun dengan basikal, saya fikir adalah munasabah dia ada grup set ni. Tetapi orang yang baru 4 hari dengan basikal, saya tak fikir kata sepatut anda berhutang di Ion Bank Ion Kredit dan menanggung hutang berbelas ribu kerana sebiji basikal. Bang, cerita pula basikal yang RM100 body ni dengan fork RM200 dah naik ke mana arah? Ini basikal ni Genting pernah naik. Okey, Genting pernah naik. Gunung Jerai pernah naik. Gunung Jerai pernah naik. Itu untuk apa bukit-bukit. Yang laluan rata. Lain ni biasa je. Biasanya laluan rata abang dah pergi mana? Supaya dia orang tahu ni. Supaya dia orang tahu sejarah ini biasa saja. Sebab masa saya bukit daripada dulu bukan acara bukit. Dulu acara track, velodrome. Saya lebih pada sprinter. Sprinter. Okey, tapi dah naik ke Genting dan dah naik ke Gunung Jerai. Abang boleh nasihat kepada mereka yang nak jadi beginner. Katalah besok bang. Saya ni kita jarak umur 2 tahun je. 3 tahun abang sini 56, saya 53. Katalah besok bang saya nak riang ria balik macam abang kata orang tua dapat basikal jadi budak naik basikal menyanyi kan. Bagaimana saya nak jadi beginner? Apa abang boleh advice kepada mereka yang nak main basikal beginner, apa jenis basikal, di mana dan berapa jarak kayuhan, apa cara kayuhan yang sihat? Tanpa ada IG dan FB untuk dapat like. Ini buang dulu FB dan IG punya like. Apa nasihat abang? Dia kalau yang nak beginner tu, kalau dapat lah, tak payah beli basikal yang baru. Beli yang second hand saja. Boleh cari dalam basikal buy and sell, dalam apa ni. Banyak tempat sekarang ni yang boleh beli dalam website. Beli dalam range 1,000, 1,500 macam tu dah cukup bagus dah. Cukup bagus. Tak payah nak mahal. Okey. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak semestinya semua orang suka lepas kayu. Sebab bukan semua orang suka. So because mula-mula kayu tu memang sakit badan, memang macam nak demam terus. Kalau tak biasa memang rasa nak demam. Jadi kalau saya baru start kayu bang. Memang. Abang jarak abang kalau biasa, saya beli mountain bike lah abang kata. Okey, esok saya beli mountain bike. Berapa jarak untuk dalam 20 kilo, 30 kilo pun dah cukup dah. Bang jangan macam tu bang, takkan bang saya orang tua ni bang, bukannya pengayuh muda janganlah naik bukit. Slow je 30 kilo cukup lah.
perlahan. Pelan-pelan. Maksudnya 15 kilo pergi, 15 kilo balik. Yang macam tu. Okay. Kalau 2 kilo tak gunalah kayu tu. Kayu 20 kilo slow saja. Ya, kayu untuk saya kayu untuk foto Instagram je, bang. Yang penting dalam apa juga sukan, kalau kita start training, first adalah mileage. Sama juga dengan lari. Betul. Jadi kita bila mileage ni means that kita buat conditioning pada diri kita untuk lebih tahap yang lagi satu. Okey. Dia dalam sukan ni satu, first kita buat mileage. Lepas tu kita akan buat weight training. Kuatkan semua otot-otot, barulah kita ada apa. Dan lepas tu baru kita buat speed. Laju. Okey, mula-mula mileage. Lepas tu yang kedua kuatkan otot. Strength. Lepas tu baru buat speed. Speed ni termasuklah buat interval. Interval ni yang banyak orang tak boleh buat. Sebab memang susah. Sebab kalau kata buat banyak kali, 10 kali kata buat. Itu yang orang tak boleh tahan buat tu. Itu hanya orang yang betul-betul masuk race baru dia buat. Buat interval. Jadi untuk beginner macam saya, beli basikal harga 1,000, kayu lah 10 kayu 20 kilometer. Kalau dapat satu minggu tu 2-3 kali tu dah okey dah. Dah okey dah. Jangan satu, bila dah berumur tu jangan terlampau ikut sangat member. Member muda lagi lah kena. Betul. Lepas tu pula ada awet pula ikut, lagi bahaya. Lagi nak dibuktikan macam-macam. Rambut beruban, awet 20 tahun, nak dipotong juga awet tu. Sekejap awet tu potong je nak. Takkan awet potong gitu kan. Jadi benda tu itu yang bahaya tu. Jadi kalau kita bila dah berumur, kita ikut kemampuan kita. Jangan ikut kawan-kawan. Walaupun kawan dah pergi, tak apa. Kena kutuk tak apa. Tak apa, kutuk tak apa dulu. Tapi kesihatan tu nombor satu. Kita kena tahu diri kita. Kita baca diri kita boleh ke tak boleh. Kalau tak boleh, berhenti. Jangan ikut sebab nak tunjuk kat orang, kata aku pun kuat. Itu yang bahaya tu. Kita akan mula membidah sebab baju tak banyak malam ni. Abang kita akan bidah dan abang akan cerita dulu siapakah pirata dalam baju ni. Tentu ada memori kerana seorang pelumba melukis tentang rakan pelumba ni. So abang cerita sikit bang dalam baju yang akan kita buka. Saya tak buka sekarang, jangan lock dulu sebab ada 32 line dia, jangan lock. Nanti lepas saya umum baru lock, saya tahu sebab shooter akan tembak dan jumlah baju ni malam ni akan spam. Jadi jangan lock dulu. Kalau lock pun anggap lock angin je. Seperti makan angin. Tak dapat apa pun. Abang cerita dulu siapa pirata dalam ni. Pirata ni dia pirate orang panggil. Dia Marco Pantani. Dia ni legend tahun 90-an ni legend. Dia di Itali. Orang gelar dia pirata. Pirate. Ini bermaksudnya pirate dalam bahasa Inggeris. Lanun. Namanya betul adalah Marco Pantani. Pirate dalam bahasa Itali pirata. Dah tahu ceritanya. Kemudian dia ni memang apalah dia. Kalau dia ni lebih pada juara bukit lah dia. Naik gunung tu dia macam berlari lah dia naik gunung ni. Tapi dia ada masa akhir dia punya tu ada skandal lah. Mostly drug. Ini pun dia punya ni saddle ni. Dia punya. Ni pirata punya. Ni. Marco Pantani. Marco Pantani. Nanti kita tengok gambar dia. Sebab baik, kenapa abang memilih dia untuk diletakkan dalam lukisan abang dan abang print baju ni? Apa memori yang menarik tentang pirata? Dia pirata ni pun dia bukan zaman saya sebenarnya, tapi dia dah lepas tu. Tapi dia ni ada karakter. Dia ada karakter sebagai ahli sukan lah, dia tersendiri lah. Dia selalu ni orang yang berjaya ni selalunya rebel. Dia ada rebel. Sama juga macam kita macam Azizul Hasni. Dia pernah kena tendang daripada sekolah sukan. Sebab apa? Ada jiwa rebel. Tapi akhirnya menjadi bintang. Sama 10 tahun baru jadi juara dunia. Bukan satu masa yang dekat. Jadi benda sifat rebel tu kena ada. Dan rebel tu means tak semestinya rebel melanggar peraturan, tapi mesti ada disiplin. Orang kata don't break the rules if you know nothing about the rules. Sebab orang yang berjaya ni bukan macam orang biasa. Because dia orang ni bukan yang follow the rule, follow senang-senang dengar cakap orang. Orang yang berjaya ni. Ya, betul. Ada degil dia. Dia ada degil. Tapi degil yang ada motivasi. Tapi banyak orang kita masalah dengan kita sekarang ni, banyaknya kita ni pemimpin kita lah, kadang-kadang tu coach pun ada lah yang nak ikut cakap dia. Sama juga dengan pemimpin kita, kena ikut cakap dia. Dia kadang-kadang kita berjaya, kita tahu badan kita macam mana. Kita tahulah macam mana kita nak berjaya.
Jadi abang pilih Pirata kerana abang impress dengan dia punya rebel. Dia benda ni sama je macam kita satu-satu macam artis lah kan. It's not about dia punya berapa banyak exhibition dia buat, berapa award dia banyak. It's about dia punya life, cara hidup dia. Ya, betul. The way dia punya struggle tu. Ya, betul. Saya setuju. Dia bukan terus menang macam tu. No, it's not. Okay. Itu abang impress dengan Pirata. Dia itu pasal kalau kita tengok kalau kita salih ni di Europe, basikal ni sukan nombor 2. Yang dia orang lepas bola adalah basikal. Sebab apa? Struggle tu macam Tour de France. 21 hari kita kayuh ni. Bukan calang-calang orang boleh kayuh. 21 hari. 21 hari. Pada jarak yang panjang. Dalam beratus-ratus kilo. Naik gunung. Okay. Lance Armstrong first time masuk Tour de France pun tak habis. Armstrong masa mula-mula Tour de France tak habis sekarang. Tak lalu dia. Bukan senang. Ini maklumat baru tentang Armstrong, seorang legenda basikal dunia. Menyertai Tour de France pada kali pertama tak habis kayu. Okey. Dia benda-benda macam ni lah. Dia benda ni dia tak ada jalan senang lah. Dalam sukan ni sama juga macam hidup lah. Kalau nak berjaya tu kena kalah dululah. Betul. Takkan terus menang. Okay. Tipu. Betul. Apa pengalaman abang yang abang rasa paling perit ketika memulakan karier untuk karier ni kebangsaan? Dia satu lah. Dia bukan pasal kita nak berlatih apa semua. Satu, kita kena fikir karier. Kita belajar. Masih belajar lagi. Kita fikir belajar nak macam mana. Sebab dalam sukan ni tak menjanjikan apa ni masa depan sebenarnya. Ya, betul. Dia masa zaman aku dulu, yang wakil Malaysia ni kerja dengan TNB, jadi meter reader. Kerja JKR. Ni semua ni biasa-biasa je. Dia wakil Malaysia semua ni. Dia memang tak ada menjanjikan karier yang apalah ni. Jadi benda ni sekarang ni kena ada pelajaran. Itu nombor satu. Memang sukan tapi pelajaran kena ada. Tapi ada juga yang ahli sukan, seperti ada yang rider lah, yang pandai berniaga walaupun tak jauh pergi dia. Dia tak belajar habis. Faham. Tapi dia pandai berniaga. Ada yang berniaga kopi, jual kopi, ada yang buka restoran. Ada yang jual tepi air jalan pun dah jual air jambu pun ada. Okey. Kejap untuk anda ada 35 line je. Saya bagi tahu pada saudara kalau abang pegang sekejap ni. Pirata yang dikatakan begitu dia menjadi ikonik kepada Abang Hasni kerana walaupun dia jadi bukan daripada nama Abang Hasni, tapi Abang Hasni menganggap ini adalah hero rebel dalam arena lumba basikal. Dibeli gelaran pirate atau pirata. Nama penuh dia apa tadi? Marco Pantani. Marco Pantani. Baju tak banyak, dia adalah daripada jenama Gildan masa abang cop ni. Lukisan ni adalah lukisan asli yang dilukis oleh abang Hasni. Dia cop atas Gildan. Kita cuma ada saiz S 12 lai, iaitu pit 18 panjang 27. Saiz M ada 8 lai aja, iaitu pit 19 panjang 29, dan saiz L pit 21 panjang 29. Kalau nak lock sekarang dengan saiz lock 50 sebut saiz. Lock 50 cukup saiz. Bila cukup kotak, Amy akan kata habis. Sebab memang ini saja yang ada daripada collection Abang Hasni. Sebab dia dah print, ini yang dia bawa. Dan saya rasa saya pun nak simpan lah. Sebab kita nak cari kata ini adalah, kita tak tahu dalam dunia basikal kan kita ingat orang skema-skema je. Rupanya ada rebel. Dia juga ada orang kata apa ni, pemberontak dia, dan pemberontak yang kemudiannya menjadi ikonik pada ramai pelumba basikal mengambil semangat dia melawan pada cara yang betul. So kalau siapa nak yang pirata boleh lock sekarang, sebut saiz. Nanti kalau admin bagi tahu dah penuh, saya bagi jamin 35 dengan harga RM50 plus post, free post. Abang Hasni kata mula-mula RM30. Saya kata bang, biar betul bang, RM30. Saya kata RM50 plus post. Baki semua untuk abang. Yang mana tolak duit pos akan diuruskan oleh garasi. Kerana Abang Hasni kata, sorry lah kalau aku nak pergi DHL lah. Sebab dia dengan basikal dan juga dengan lukisan dia. Abang cerita sikit bang tentang lukisan yang abang lukis, minat abang melukis. Mungkin lepas ni mereka pergi ke Facebook Hasni Rahman. Anda nak dapatkan lukisan apa. Sebab profesionalnya Abang Hasni adalah pelukis sepenuh masa sekarang. Dan masih lagi main basikal. Okey. Ni lukisan ni akrilik atas kanvas. Okey. Saiz dia 3 kaki kali 4 kaki lah. Okey. Ini gambar ni masa rider kawan-kawan naik Fraser Hill lah masa ni. Fraser Hill ni Fraser Hill. Ni Fraser Hill. Ni dekat last dah ni.
8 kilo sebelum naik sampai atas dah daripada gap. Kan? Total per kilo tu bang? Ha? Totalnya berapa kilo? Jadi total kalau kayu pada Kuala Kubu 38 kilo lah. Oh, ini 8 kilo nak menuju puncak. Okay, mereka dah lepas 30 kilo ni. Lepas 30 kilo, dekat gap tu lagi 8 kilo sampai atas. Oh, okey. Ini adalah daripada real picture yang Abang Hasni lukis semula. Okey bang, saya nak tanya lagi tadi Abang tentang perjalanan memahami dunia lumba basikal ni. Katalah saya ada seorang anak lah bang. Kata. Tapi anak saya tak ada minat basikal. Tapi saya ada. Macam mana saya nak tahu kata anak saya ni kalau dia beli basikal, dia kayu basikal, saya boleh smell dia punya bakat tu. Apa ciri-ciri yang selalu abang rasa untuk seorang bapa, kalau kau nampak anak kau begini dengan basikal, support. Ini ada potensial. Dia macam ni. Kita ni bila kita minat satu-satu benda tu, kita kalau boleh nak bawa tidur sekali dengan kita. Okey. Daripada itu kita dah nampak. Kalau betul-betul kita tengok budak-budak, kita tak payah ambil macam budak basikal yang baru macam basikal lajak lah. Apa dia buat? Dia akan buka basikal tu, dia buka balik, dia pasang balik. Sebab apa? Dia minat. Okay. Kalau yang tak minat tu, dia tak akan buat macam tu dah. Lepas dia pakai, dia akan campak je basikal tu. Tu nampak gaya. Nampak tu memang tak minat lah tu. Bukan dunia dia tu. Bukan dunia dia. Dia tak semestinya dunia basikal ni bukan pasal kayu je. Dia kena dengan jentera tu. Yang benda yang kita nak apa tu? Jiwa tu. Wah, dia mesti kalau kita tengok kalau budak-budak yang minat-minat yang apa, walaupun bukan basikal pun, dia akan dapat benda tu, dia akan buka, dia pasang balik. Macam matchbox lah. Dia akan kilatkan. Itu nampak dia minat. Okay. Lepas tu lagi satu, kalau minat ni lagi satu macam basikal, nak keluar hujan lah, panas lah. Itu dah tak minat lah tu. Okey. Kalau masa anak kita berhujan, berpanas, dia berkayuh, kita dia itu dah memang dia memang minat. Itu adalah bakatnya berdasarkan memang karakter. tu. Jadi kita nak buang duit untuk hantar berlatih. Dia minta jersey, dia minta baju, kita bagi sebab itu okey. Dia kalau tak minat ni macam-macam alasan lah macam tu lah. Jadi tak payahlah kita nak berhabis duit apa semua. Ya, betul. Kan, sebab anak orang lain buat, kita pun nak buat, tak apa. Lagi satu bahaya. Jatuh ni kan, patah sini, patah sana pun susah. Tak berbaloi kalau tak berbaloi. Okay. Lagi satu yang bahaya dekat sini sekarang ni, dekat Malaysia ni satu je. Patutnya tiap-tiap negeri patutnya dah ada velodrome patutnya. Okey. Jadi budak-budak ni yang baru ni jangan jalan atas raya. Patutnya di velodrome atau tempat yang tertutup. Bukan yang tempat jalan raya yang ada kenderaan lain. Betul. Jangan kasih budak-budak ni atas jalan raya, bahaya. Betul. Sebab apa, kalau kita tengok dekat Australia. Tak apa tu akan jadi tengah ni. Kan? Dia benda-benda macam ni, dia ada macam park dia. Budak-budak tu kayu dalam tu lah. Tak adalah kayu atas jalan raya. Okey. Sebab kalau kita tengok, sukan basikal ni adalah satu sukan yang paling bahaya sekali. Tak cerita tu. Sebab apa? Tiap-tiap hari bersambung nyawa ni dengan kenderaan lain. Tak ada macam sukan lain. Okey. Abang cerita kata bahawa saya lagi satu bang, saya masih lagi bertanya dengan abang. Abang bersetuju tak dengan dasar bahawa nak kayu basikal kena ada lesen? Ada cadangan dan hampir diperdebatkan dulu bahawa nak berkayuh basikal jalan raya kena ada lesen sebab orang macam saya ni tak gembira melihat orang yang kayuh basikal bermaharaja lela dan menyusahkan pembawa kereta macam saya. Dia macam ni, kita ni ke arah zero emission, carbon emission. Kita kena ada satu polisi. Macam mana kita nak go for the zero carbon emission? Salah satu dia yang sekarang ni more tu pada kenderaan kereta, tapi itu yang keluar hybrid lah, apa semua tu. So kenapa benda yang sama diadakan sama dengan basikal? Patutnya bukan bila kita nak melakukan sesuatu, bukan menambahkan lagi peraturan, patutnya menambahkan lagi infra. Kan? Menyenangkan pergi sekolah, ada tempat jalan basikal. Bukan kita basikal yang di-share dengan kenderaan lain. Betul. Kan? Kenapa tak buat ada jalan basikal? Okey. Kenapa mesti ada nak tambah lagi, nak menyusah macam buat bisnes lah. Sekarang ni orang tengah susah. Macam-macam peraturan kita nak buat. Tak payahlah, kita menyenangkan orang ramai lagi. Bukan nak menyusahkan lagi. Kan? Macam mana nak fikirkan? Macam mana nak kasih senang lagi ramai orang kayu basikal? Macam abang bersetuju lagi ramai orang kayu basikal dengan syarat ada infra. Jadi infra. Itu gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat. Okey. L dengan
M dan apa? Okey, M dan L dah habis. Okey, S ada berapa lagi baki? Okey, anda boleh lock S sekarang dengan PIT 18. Bagi tu ramai tak apa minta maaf. Mana yang tak dengar nombor phone dibatalkan lock dia sebab kita terpaksa mencari sebab untuk batalkan kerana bajunya tak ada. Jadi selalunya kalau banyak bajunya kita pujuk up nombor phone tapi sekarang tak ada. So kita tinggal S saja PIT 18 panjang 27, 12 helai lagi untuk anda bidah. Kalau anda nak membidah lukisan mengenai seorang pelumba Marco Patani yang dianggap sebagai the pirates ataupun si lanun dari Itali yang menjadi generasi 90-an sebagai dia dijadikan ikonik bagi generasi 90-an kerana dianggap seorang pelumba yang paling rebel dan brutal. Di print di atas je nama Gildan, berarti nak collect bukan saja nilai gambar ia punya cerita, dah lah limited. Lepas tu nilai gambar dia punya cerita dan juga tetapi lukisan ni dilukis oleh Abang Hasni. Berarti dunia tentang seorang pelumba basikal yang dilukis oleh seorang pelumba basikal. Lagi satu saya nak sebut lah. Lukisan saya ada di Olympic Museum. Ya, cerita dulu. Kerana satu-satunya atlet yang berjaya meletakkan lukisannya di Museum Olimpik. Itu saya lupa tanya. Asyik belasah orang naik basikal dia. Pedih telinga orang. Okey. Jangan risau. Kita cerita tentang bagaimana lukisan milik Abang Hasni kini diletakkan di Museum Olimpik. Cerita bang, saya baru pernah dengar cerita tahun 2000 masa itu Olimpik Sydney. Olimpik Sydney dia tiap-tiap tahun masa Olimpik dia adakan Olympic Art Contest. Ni satu dunia masuk. Ada 60 lebih country lah. Okey. So tahun 2000 tu lukisan dia tak menang apa-apa. Tapi Olympic Museum dia beli sebagai permanent collection dia. Permanent collection. Permanent Collection Museum. Untuk museum. Kerana dia tahu pelukis ni adalah seorang bekas atlet bola basikal. Ini antara pelukis yang mencapai prestij yang besar dari segi dunia seni lukis kerana lukisan beliau berada di Museum Olimpik di Luzon, Switzerland. Di Luzon, Switzerland. Luzon. Soal tanya kita jangan Luzon Filipina. Nanti salah, nanti nak pergi melawat lukisan kau beli tiket pula pergi Luzon. Filipina sayang. Ini Luzon. Luzon, Switzerland. Beli tiket yang betul lepas PKP. Luzon, Switzerland dan tahun 2000. Dan 2004 ada lagi sekali dia buat masa itu dekat Athens Olympic. Greek. Kemenang nombor 7 dunia. Okay. Dapat diploma lah. Dapat diploma. Dan lukisan tu pun diambil oleh. Ada masih lagi ada. Okey. Masih ada simpan abang? Ada simpan lagi. Okey, kalau ada pembina nombor 7 dunia. Boleh pergi PM dan cari di Facebook dia kalau anda ingin menyimpan sebuah lukisan yang diiktiraf sebagai lukisan sukan nombor 7 terbaik di dunia di Athens, Greece, waktu Greece menjadi tuan rumah. Walaupun tak pernah berlumba dekat Olimpik tapi lukisan dah sampai sana. Dua kali. Dua kali berada di Sydney dengan Athens. Agak aneh seorang yang kita anggap kalau kita main lumba sukan dia agresif. Jarang orang-orang seni jiwa halus, jiwa tisu mudah koyak ni pergi main basikal dan main sukan. Tapi dia ada dua-dua. Dia ada tubuh yang sangat fizikal, yang sangat agresif tapi hati tisu untuk menjadi seorang pelukis. Saya akan tanya dengan abang lagi satu soalan ni bang. Ini paling boring lah kot nak jawab. Okey. Banyak orang cuba menjadi sesuatu dalam kes ni basikal. Kemudian macam abang cakap tadi lah, Malaysia ni apa pun lepas tu campak. 3 bulan orang main basikal, dia main basikal. 3 bulan orang main, dia main. Akhirnya yang saya kata tadi, basikal yang 20,000 tercampak tu, saya nak cerita tentang pasaran basikal terpakai. Begitu ramai orang jual barangan basikal terpakai bang, apabila mereka membelinya dengan harga yang mahal, kemudian lepas 2 bulan tak glamour, post IG pun dapat 15 like je, tak dapat 1.5k like yang dia target. Lepas tu tak siapa pun menggelarkan dia mat basikal. Jadi apa advice abang kepada pembaziran dan juga tentang sebenarnya kalau kita nak invest dalam basikal macam abang main ni, bagaimana cara invest dalam dunia basikal supaya kita tahu barang kita miliki ada value dan benda tu tidak merugikan kita? Dia dalam hidup ni apa benda pun kita buat lah kan. Kita jangan terikut dengan orang. Okey. Satu. Itu prinsip, jangan ikut orang. Ikut kemampuan. Jangan ikut orang, ikut kemampuan. Sebab kalau setakat nak dapat like ni
sampai mana pun tak pergi mana pun Iyalah. sebenarnya. Sebab 2 juta like tak boleh jadi alasan. tak ada, ada. 2 juta like tidak menjadi syarat untuk kalau 2 juta like tu dapat 2 juta ringgit, tu lain. Berbaloi. Okey. Kalau cakap beribu-ribu like tapi tak ada kita menanggung hutang, nak buat apa? Okey. Jadi kita buat apa pun, kita ikut kemampuan. Kan? Apa pun dah, tak semestinya sukan pun. Okey. Jadi benda tu tengoklah kita tanya diri kita sendiri. Kan? Jangan ikut orang sebenarnya. Dalam hidup ni jangan ikut orang sebenarnya. Itu yang bahaya yang itu, abang nampak. Itu yang bahaya sebenarnya. Abang nampak kata budaya orang kita sebenarnya dia akan terperangkap kerana ikut orang. Ikut-ikutan. Itu paling bahaya. Itu jadi susah. Yang saya selalu sebut jadi-jadian tu. Ini adalah ikut-ikutan kata dia. Okey. Ini kalau besar ni dan 3,000. RM RM3,000. Lukisan ni adalah RM3,000. Kalau dia jadi masih available untuk dibeli. Dan kalau saudara nak detail baru dia bagi tahu, sebab saya dah tahu siapa pelumba di depan tu. Adalah seorang yang hebat untuk saudara simpan walaupun dapat daripada backlook. Dia boleh sahkan dengan foto originalnya. Kerana seorang yang mengayuh di depan, dan saya tak pasti siapa di belakang, tapi depan saya dah tahu dah. Kalau saudara simpan, value-nya ada, nilainya ada. Dia Abang Hasni boleh bagi gambar original dan sahkan kejadian ini bukan fantasi, bukan ilusi, dilukis berdasarkan realiti realiti dia sendiri, di mana dia rakam gambar ni kerana grup dia sedang kayuh. Okey bang, ni RM3,000. Macam mana baju S tak ada orang lock? Balance S tinggal 4 line dia cepat lock untuk collection. Kalau bukan saiz anda tetapi menyimpan pirata di atas jenama Gildan dengan hasil lukisan seorang yang bernama Hasni. Tengok abang ni punya humble kan. Dia tak letak nama dia dekat print ni. Itu je saya rasa. Apa bang tak ada Hasni Rahman dekat situ. Tapi itulah orang yang saya kata. Tapi kalau orang tengok tu orang tahulah siapa punya lah. Kan? Tapi bang dalam dunia orang mengejar glamour ni bang, mesti ni. Nama, IG. Macam lukisan aku pernah dekat Bali pun orang tiru. Okey, kopi Okey, kalau siapa nak lagi 4 line saja untuk anda simpan. Kerana kalau anda main basikal, adalah bagus anda memiliki seorang yang kalau saudara tak tahu ini adalah ikonik bagi pelumba dekad 90-an kerana dianggap sebagai lanun atau pirate ataupun si pemberontak. Dan ini adalah Pantani, apa nama dia? Marco Pantani. Marco Pantani. Sudah pastilah dia seorang Itali. Itulah pirata. Kita ada lagi 4 line saja bersaiz S untuk anda collect. 3 line lagi tinggal, masih ada lot saja 4 lagi, 3 line lagi kerana anda menyimpan lukisan hasil tangan Abang Hasni. Saya tak tahu originalnya dah ke mana lukisan ni bang. Kawan saya beli. Kawan dia dah beli, maksudnya yang ori dah ada pada orang beli, tinggal lagi yang pada cetak t-shirt je. Masih ada Abang Hasni dan saya akan minta kalau boleh, sebab collarnya putih, kalau anda ingin sedikit tak boleh sign sebab kecil, tapi initial saya akan minta dia initial. Sebab pada collar ni boleh initial. So saya akan minta abang initial supaya anda tahu, kerana tak ada nama Hasni Rahman, mungkin dia akan initial HR ya untuk semua pembeli malam ni. Okey? Okey, kita akan sign di collar dengan menggunakan pen lekat tetapi kecil je sebab saya tak mau rosakkan baju. Dia akan sign HR saja untuk mengingatkan bahawa pemilik lukisan ini adalah Hasni Rahman. Dan lagi satu yang kedua, kalau saudara berminat, sebab abang Hasni rajin posting studio dia, Kandang Studio Studio Kandang. Jadi follow je FB Hasni Rahman, HASNEE dan Rahman, simple Facebook dan IG. Dan saudara akan dapat berkongsi banyak benda tentang seni lukis dan juga basikal sebab dia selalu posting gambar dia berbasikal. Selalu posting foto lukisan-lukisan yang dia buat daripada di studio dia di studio Kandang di Ulu Langat. Jadi untuk mereka yang minat main basikal, saudara dapat khidmat nasihat, inilah orangnya. Terutama saya cerita saudara kan, setakat nak beli barang-barang basikal ni takut kena kantoi, kena kawan lah dengan Facebook dia. Jadi saudara boleh tanya market value dekat mana nak dapat, sebab dia dah level main customer. Dia sampai level collect barang yang dia percaya lah barang body 100. Maksudnya body RM100 dia lukis. Berarti dia dah sampai satu level, jangan ceritalah barang 30, 40 ribu ni. Pada dia dah naik kemuncak Cameron Highland dan Gunung Jerai dengan basikal yang body, saya baru kerti sebut je, ni body frame. Bukan body, ni frame. Ni apa? Ni fork. Fork. Kenapa tak tahu? Aku tak tahu basikal apa satu. Betul, set group set. Aduh, Allah Akbar. Macam berlaku dalam dunia. Dia ada group set Campagnolo, Italy, dan Shimano
Jepun. Walaupun pakai baju tengok. Tengok tu Shimano. Kopek Nolo dan Shimano. Apa Kopek Nolo? Kempek Nolo. Kepek Nolo adalah brand Itali. Shimano adalah Japan. Okey. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kerana kita ada 3 line je. Tolong lock 3 line itu untuk anda simpan Pirata walaupun bukan saiz, tapi saya beritahu dia adalah 18 panjang 26. Untuk yang nak sign tu, ada yang minta sign di depan. Dia tak Okey, Gambar tu. ni ruang putih ni. Kita WhatsApp, siapa yang nak balas WhatsApp dalam tu. Okey. Okey, ada yang nak, ada yang tak nak. Okey. Siapa yang nak di caller confirm. Siapa yang sekarang ni ada request nak minta sign di depan supaya betul bang, saya orang nak collect bang. Dia orang pun pandai bang. Besok kita dah tak ada mati bang. Dia orang jual hasil ramah ni 600 dia orang jual. Kan. Tanah kita belum merah lagi bang, baru dengar khabar mati je. 600 baju ni naik. Okey, dia orang nak dekat sini WhatsApp je dengan admin nanti dekat mana. Kalau anda nak depan dah bagi tahu depan. Sebab saya tahu anda mungkin reseller lepas kami mati. Okey. Dia akan sign juga di depan. Kalau anda yang nak hanya di caller, kita sekarang dia. Tak apa, admin kata tak jadi isu. 3 line lagi tak. Tolong lock size S untuk anda simpan Pirata. Habis? Dah habis dah. Sold out dah. Sebab tu saya beritahu kat Abang Seni Rahman, kata biasanya kita target adalah 60 lah. Itu minimum. Tapi sebab ini stok dah tak ada. Anda beruntung kerana anda memiliki barang yang tak akan di print semula. Sebab dia bukan peniaga t-shirt. Dia tak ada minat pun tentang peniaga-peniaga ni. Yang dia adalah lukis. Orang beli lukisan dia settle. So sebab tu dia cakap kita nak bawa malam suruh jual apa pun dia tak nak. Kita suruh bawa basikal dia untuk saudara tengok pun kan. Dia malas. Dia kata bawa basikal 100 ni dah tengok. Pasal basikal ni pun reputation dia hebat. Okey bang, nasihat abang yang terakhir untuk Siapa yang nak gambar bersign tu kena pay immediately. okey, lagi satu, admin pesan bayar baru sign. Tak bayar tak sign sebab kita dah ada kes suruh sign lepas tu tak nak bayar. Tak bayar dah, kita tak tahu nak hantar dekat siapa baju tu. Bayar baru dapat sign. Okey. Ini pesan admin tau, bukan saya cakap. Saya tak cakap apa, admin yang cakap. Jadi saya kena ikut cakap dia sebab saya pun ditakbir oleh admin. Tak boleh pirata dalam FB kena kita ada admin padamnya habis live kita. Okey abang, apa pesan abang yang akhir kepada mereka yang berminat dengan basikal, terutama yang saya sebutlah, orang macam saya dah jadi pemarah pada geng basikal. Abang pula adalah orang yang cuba melindungi kelompok peminat basikal. Macam mana kita nak didik mereka bang, terutama keselamatan ni lah bang? Dia basikal ni kan, kita ni satu lah. Satu, kita kena tahu lah apa. Kita main ni, kebanyakan sekarang ni, satu mungkin untuk kesihatan. Satu lagi mungkin ikut kawan-kawan. Kan? Bila kita ni, bila dah terlampau gembira sangatlah, overjoy, kadang-kadang kita lupa diri. Okey. Itu yang boleh buat tu. Satu, kita boleh jatuh. Jatuh mean kita berlanggar sama-sama kawan. Okay. Sama-sama kawan. Jadi macam empik sama-sama dulu. Sama-sama kawan. Yang paling banyak jatuh adalah sama-sama kawan, langgar sama-sama kawan. Okey. Ataupun kena langgar kereta. Langgar kereta ni pun ada lah, tapi tak banyak kalau nak bandingkan dengan motosikal ke Betul. Okey. Jadi jangan leka lah. Kan? Dengan bila kita bersuka tu boleh jadi luka. Betul. Dia patut suka tapi jadi luka. Betul. Jadi jangan leka. Satu lagi yang paling bahaya bila naik bukit selalunya orang jadi bong. Bila bila turun tu dia dah jadi pening. Okey, dah letih. Pening. Bila dia turun tu dia tak boleh kontrol lah. Dia rasa melayang. Tu bahaya. Okey. Satu, make sure bila kita bau kayu, make sure kita makan yang sebetulnya. Kena ada replenish. Itu pasal dia ada sekarang power bar, ada power gel, ataupun ada air untuk ni lah, air untuk power. Ni, make sure kena ada. Sebab apa? Kita tak tentu. Sebab bila sabatan, bila dah bong, memang bong tak boleh. Bong dia macam habis dah. Pancit dah. Pancit. Okey. Lepas tu nak menurun lagi. Itu yang jadi bahaya. Okay. Itu jadi bahaya selalunya. Itu yang kadang-kadang langgar tayar belakang orang. Kadang-kadang lubang pun tak nampak. Gaung tu ke dalam. Kadang masuk gaung, yang ada tu lori pun dia langgar. Pun ada bukan juga. Lori langgar dia langgar lori. Bila kita dah dehydration. Dan lagi satu kena faham, ya. Naik basikal ni bukan kaki saja kena kuat, tangan pun kena kuat juga. Sebab apa? Tangan ni yang menentukan arah tuju basikal tu. Kalau tangan tak kuat, itu yang bahaya tu. Untuk brake, kadang-kadang turun bukit brake. Kadang-kadang kalau tangan tak kuat, habislah tu. Kadang-kadang tu dia brake tu,
kalau kita break turun bukit, dia tak boleh turun break. Dia kena main-main. Okey, dia ada. Dia tak boleh turun mengejut itu yang jatuh tu. Okey. Itu bahaya. Itu advice abang ya. Kalau beginner abang dah advice macam saya, buat kayuhan biasa saja. Pertama kayuh untuk mencapai jarak, yang kedua kayuh untuk menguatkan otot, yang ketiga barulah kayuh untuk speed. Jangan yang pertama terus-terus beli basikal, aku nak Cameron, aku nak genting itu. Dia satu kalau kita tengok ni orang yang kuat kayu basikal ni dia lebih muda 10 tahun. Oh ya. Okey. Itu dia. Kelebihan sukan basikal. Dia kelebihan orang mengayuh ni. Itu terbukti, Ya. Sebab apa? Yang penting ni bila jantung sihat, muka akan muda. Oh, okey. Kalau kita ni muka kita bergantung pada jantung sebenarnya. Kalau jantung kita ada masalah pada muka, kita dah tahu dah memang ada masalah jantung. Oh, okey. Harap bukan masalah jantung. Dia hanya masalah rambut je. Okey. Dia rambut ni nak bagi satu rasio ni. Warna hitam. Pakai shampoo kucing. Woi. Betul ni. Ni kawan yang jual ni. Dia memang pakai shampoo kucing, rambut sama umur dengan kita tapi rambut hitam. Sebab shampoo kucing tu memang untuk bulu kucing. Oh, okey. Saya bela 36 ekor kucing. Saya memang ada 36 ekor kucing di rumah dan saya shampoo kucing. Try tengok shampoo kucing. Saya tak Sebab shampoo kucing. because shampoo kucing is medicated shampoo. Bukan shampoo just untuk nak kelimongo. No, it's all medicated shampoo. Ya, shampoo kucing adalah protection pada kutu, protection pada jangkitan, protection pada macam-macam. Semua it's good for the scalp apa semua. Dia memang letak bukti, memang dah tengok member ni memang ada kedai kucing. Oh, yang memberitahu tentang kelebihan shampoo kucing. Memang rambut dia lebat warna hitam. Saya akan cuba mengatasi. Tak tahu, boleh tengok boleh try warna hitam. Sebab anda kalau nampak rambut saya hitam, berarti habislah shampoo kucing saya di rumah tu. Ma'am is watching, dia akan terus bunyikan shampoo. Okey, kita dah habis ke baju S? Okey, semua sold out. Jadi kita ucapkan terima kasih pada Abang Hasni. Selalunya kita punya timing Abang Hasni menarik juga mencapai habis jualannya hanya dalam tempoh selepas tolak saya apa semua, dia hanya habis jualan dalam tempoh 30 minit. Daripada saya open tadi 30 minit, anda habiskan semua 32 live kerana saya pun tak pasti nak janji apa dengan Abang Hasni. Kalau saya tahu daripada awal saya minta dia bawa 60. Tapi Abang Hasni dia bukan mentaliti kerja tak. Dia kalau suruh dia print pun dia akan tak payah nak, aku ada itu je. Aku datang tempat kau sebab aku kenal kawan-kawan kau, jomlah kita enjoy cakap pasal basikal. Jadi dia bawa 32. Okey, dan sebuah lukisan yang dia tawarkan sekarang 3,000. Kalau nak pergi saja PM dia di Hasni Rahman Facebook atau IG. Kalau saudara ingin menempah lukisan pun boleh. Sebab Abang Hasni adalah pelukis sepenuh masa dan memiliki galeri kandang studio kandang studio. Kalau nak pergi ke IG dia minta lukisan family ke lukisan apa ke, dia akan ambil lukisan. Dia juga buat lukisan-lukisan abstrak. Dan yang bestnya, setiap kali dia post, saya bukan tengok lukisan dia, saya akan tengok environment studio dia. Sebab dia di Ulu Langat, dia nampak alam hijau. Saya kata wah seronok lah, in the age dia dah dapat settle down life dia, dapat udara pagi yang segar, tak sakit kepala macam saya 7 jam popek di FB. Dia dapat life yang relax. Good for you bang. Okay, terima kasih Abang Hasni. Kita jumpa lagi dan sebelum ni saya ada janji nak kena promote benda kan. Tuan-tuan yang lari ke mana kerana ada benda yang nak dibelanja malam ni.